Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 10 Ramadan terakhir, khawatir mubarak kepada semua pendengar, khususnya warga ABIM, PKPIM dan juga Wadah dan seluruh agensi-agensi ABIM yang terlibat sama dalam usaha menggerakkan usaha dakwah kita bersama. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun memasuki siri 10 Ramadan terakhir, siri yang terakhir untuk kita menutup tirai Ramadan, yang mana kita panjatkan doa bersama supaya Ramadan ini benar-benar bermakna untuk bersama kita memenuhi tuntutan Ramadan dan juga memenuhi hikmah Ramadan. Dalam masa yang sama dapat juga kita tidak mensia-siakan apa yang sepatutnya diberikan oleh Allah SWT untuk kita mencapai apa yang kita sebut ataupun yang kita impikan, iaitu malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, yang sentiasa menjadi buruan para salafus soleh, para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana harus juga menjadi tradisi dalam norma baru kita bersama untuk kejar ganjaran 1000 bulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebut tentang Ramadan, ia tidak boleh terlepas daripada hubungan ataupun hubung kait kita dengan Maha Pencipta ataupun Al-Khaliq. Ramadan ialah merupakan anugerah yang Allah berikan. Antara lain tujuannya ialah untuk memperbaiki, menambah baik hubungan kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Pencipta, yang mana diberikan dengan pelbagai ganjaran berdasar kepada latihan-latihan madrasah yang Allah berikan, dengan harapan supaya kita dapat menjadi manusia yang bertakwa. Ini yang disebut dalam Al-Quran hikmah ataupun maqasid puasa ialah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Jadi tidak, ia ada hubungan kait kita dengan Pencipta, memperbaiki, menambah baik hubungan kita dengan Allah SWT. Yang kedua, bila sebut juga tentang Ramadan, kita tidak boleh nafikan bila mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Pencipta, dia ada hubungan secara langsung dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan sesama manusia. Ini yang disebut oleh Kota Wijoyo humanism geocentric ataupun kemanusiaan. Islam ialah agama kemanusiaan. Bila mana sebut tentang peribadatan, ibadah kita kepada Allah SWT, manfaatnya ialah untuk manusia, untuk makhluk. Dan bila mana sebut tentang manfaat untuk makhluk, tidak, Ramadan ialah pemangkin untuk kita memperbaiki aktiviti-aktiviti infak kita. Dan Alhamdulillah, kita lihat bagaimana sepanjang Ramadan banyak NGO termasuk ABIM, PKPIM, Wadah, kita membuat program-program crowdfunding, contohnya kempen seorang sekapit beras, KSSB, untuk tujuan memberi manfaat kepada orang miskin, kepada seluruh manusia. Jadi Ramadan dia menjadi pemangkin kepada kelangsungan kehidupan manusia, manfaat manusia untuk diberikan, untuk digarap sebaik mungkin. Dan selain itu, sebagai tambahan, dia bukan hanya semata-mata untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Jadi bila mana kita sebut tentang ketakwaan ini bukan hanya rasa takut untuk melakukan permusuhan sesama manusia, tetapi juga rasa takut untuk kita mengambil kesempatan terhadap kehidupan makhluk yang lain, termasuk haiwan-haiwan ciptaan Allah SWT, alam, bumi dan sebagainya. Sebab itu, bila mana kita sebut tentang Ramadan, ABIM kita bawa agenda Green Ramadan ataupun Ramadan Hijau untuk kita memastikan bahawa nilai ketakwaan sebagai maqasid tujuan puasa ini turut sama meliputi rasa takut kita apabila kita tidak menghargai ciptaan Allah SWT, iaitu kehidupan bumi ataupun pokok, alam dan sebagainya. Dan bila sebut tentang Ramadan, Allah ataupun kita seringkali melihat bagaimana penekanan yang diberikan terhadap isu-isu pemaziran. Ramadan bila kita berlapar, bermaksud kita harus menghargai sumber bumi. Sumber bumi yang akan pupus, akan terhad, semakin terhad, harus sentiasa dihargai. Dengan rasa lapar adalah merupakan sebagai salah satu hikmah bila mana kita berlapar, untuk kita menghargai semua alam. Jadi bila mana sebut tentang pemaziran, Ramadan harus menjadi pemangkin untuk kita menolak perilaku sifat pemaziran yang menjadi saudara kepada syaitan. Bila mana sebut tentang pemaziran
kita di bazar Ramadan membeli makanan yang banyak, kita membeli pakaian yang banyak. Ini adalah satu pemazaran yang memberi kesan terhadap semua alam. Kita tidak menghargai, kita tidak menghormati limitasi sumber alam, natural resources. Kerana apa? Kerana kita suka membeli terlalu banyak barang. Kita menjadi consumer. Kita menyebabkan berlakunya demand yang tinggi yang akhirnya menyebabkan kehidupan alam terjejas. Jadi ini yang harus kita selidiki. Kita harus memastikan bahawa Ramadan ini menjadi pemangkin untuk kita tidak membazir. Kita bawa istilah buy less. Kita kurangkan pembelian tapi kita choose well. Kita beli yang terbaik, kita kurangkan pembelian. Jangan beli semua tapi kita tidak berpuas hati. Kerana ini yang kita sebut Ramadan mengajar kita bila mana sebut tentang berlapar, bukan hanya kita berlapar, kita menyayangi rakan-rakan kita, manusia lain yang miskin, tetapi juga kita menghargai semua alam yang semakin terhad. Dan yang terakhir, insya-Allah dalam masa yang sama, kita teruskan berdoa. Abim di social media kita bawa hashtag kempen Ya Allah Selamatkan Malaysia. Tuan-tuan, rakan-rakan, sempena beberapa hari yang berbaki ini, teruskan berdoa untuk Malaysia. Teruskan membawa kempen hashtag Ya Allah Selamatkan Malaysia. Kita minta supaya berkat Ramadan ini Allah selamatkan kita daripada virus COVID-19. Allah selamatkan kita daripada ketidakstabilan isu-isu politik kenegaraan, dan juga Allah selamatkan kita daripada isu ekonomi yang seringkali semakin menghimpit, khususnya golongan-golongan belia di Malaysia ini. InsyaAllah, akhir sekali insyaAllah semoga kita dapat memperoleh malam Al-Qadar, Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, dan semoga kita dapat memenuhi objektif dan hikmah Ramadan insyaAllah. Salam akhir Ramadan sekali lagi, Khawatim Mubarak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan komplek Anjung Rahmat yang ada sekarang di Sungai Merak, iaitu 1.9 ekar, menghampiri 2 ekar tanah yang sangat strategik di sebelah komplek yang ada, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi ruang untuk mengembangkan pejabat kita. Tanah seluas itu diharap dapat dimanfaatkan nantinya untuk menyediakan infrastruktur gerakan, mudah-mudahan bagi melaksanakan program-program, jalankan kegiatan-kegiatan dengan cara yang lebih berkesan untuk umat dan masyarakat seluruhnya. Dan yang mana kita mendambakan, mengimpikan sebuah kompleks yang lengkap dengan pusat pentadbiran, pusat persidangan, asrama, dan juga bangunan-bangunan yang untuk memperhebatkan aktiviti dakwah
supaya akhirnya Kompleks Anjung Rahmat ini menjadi bangunan ikonik untuk kerja-kerja dakwah. Kami amat mengharapkan supaya saudara-saudari yang berada di negeri, diri daripada pimpinan dan aktivis-aktivis dapat tampil membantu menjayakan cita-cita dan hasrat kita. Bagi pihak Wadah, saya ingin menyuruh sahabat sekalian untuk sama-sama menyumbang. Untuk menjayakan projek ini, membeli tanah dahulu, kemudian kita akan berusaha untuk membina bangunan yang telah kita rancang dan kita impikan. Maka kita harap, marilah kita berinfak sesungguh hati. Projek ini keperluan sumbangan mendesak kerana dalam beberapa bulan sahaja lagi, pembayaran tanah ini sebanyak 100,750 juta kena diselesaikan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ini tidak akan merugi dan janji Allah itu akan menjamin masa depan kita di kampung akhirat nanti.